Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 12 akan membentangkan ulasan kitab bagi kitab perisai bagi sekalian mukallaf atau simpulan iman atas mazhab salaf yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesia Al-Mandili. Nama sebenar pengarang ialah Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib bin Hasan, digelar Al-Mandili seperti nama kampung beliau yang terletak di Sumatera, Indonesia. Beliau lahir pada tahun 1329 Hijrah bersamaan dengan 1910 Masihi. Pendidikan awal di sekolah Belanda pada 1917 dan lulus pada kelas 5 pada 1923. Pada tahun 1924 berhijrah ke Kedah. Berguru dengan Tuan Guru Haji Bakar Tobiar di Pondok Penyarung Pendang. Seterusnya, Pondok Air Hitam di bawah bimbingan Tuan Guru Haji Idris dan Lebay Dukun. Pada 1926 Masihi, Syekh Abdul Qadir bersekolah di Madrasah Darus Sa'adah Al-Islamiyah atau Pondok Titi Gajah, iaitu Syekh Wan Ibrahim Abdul Qadir. Setelah 10 tahun belajar, beliau diterima sebagai guru di pondok ini sekitar 1934. Sesudah 12 tahun berada di Titi Gajah, beliau berkeinginan untuk berguru kepada Syekh Wan Ismail, iaitu abang kepada Syekh Wan Ibrahim yang mengajar di Mekah. Di Mekah, ia berguru kepada banyak ulama besar dan diberi peluang untuk mengajar selama hampir 30 tahun di Masjidil Haram. Antara kitab beliau yang termasyhur iaitu Penawar Bagi Hati dan banyak lagi. Beliau meninggal pada 1965 Masihi dan pada kalender Hijriah 18 Rabiul Akhir 1385 Hijrah pada usia 63 tahun lebih. Beliau dikuburkan di Pekrul Ma'la, Mekah Mukarramah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi makna tauhid itu mengiktikadkan keesaan Allah. Jadi pengarang telah memberitahu tauhid terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama tauhid ar-rububiyah, kedua tauhid al-uluhiyah dan yang ketiga tauhid al-asma' wa sifat. Jadi pertama sekali tauhid ar-rububiyah ialah mengesakan Allah Taala dengan segala perbuatannya. Jadi pengarang syarakat kita, api tak boleh menghanguskan dan makanan tak mampu mengenyangkan tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa yang iktikad ada yang memberi kesan, yakni mudarat ataupun manfaat selain daripada Allah, maka dia telah jatuh kafir. Kedua ialah tauhid al-uluhiyah, kita mentauhidkan dan mengesakan Allah Ta'ala dalam segala ibadat seperti doa, menyembelih korban, solat dan lain-lain. Jadi pengarang syarat kat kita dilarang meminta ampun dari segala dosa daripada hantu dan jin, sebab tiada yang mengampuni selain Allah. Dan dalam ibadah korban pula, jika kita lakukan korban selain kerana Allah, pertama sekali perbuatan ini haram, kedua binatang yang disembelih tidak halal, sama ada yang menyembelih itu orang Islam ataupun yang bukan Islam. Ketiga, tauhid al-asma' wa sifat, yakni kita mempercayai semua sifat dan nama Allah yang datang dari Al-Quran dan hadis sahih. Jadi pengarang bagi tahu Allah Taala Maha melihat tapi bukan macam mana yang kita lihat, dan Allah Maha mendengar tapi bukan macam kita mendengar. Jadi memang salaf seperti Nu'aim bin Muhammad dan Ishaq bin Rayahah, siapa yang sifatkan atau serupakan Allah dengan makhluk, maka dia kafir. Jadi pengarang juga beritahu dia tolak puak yang menyamakan sifat Allah seperti makhluk, seperti Daud Al-Jawaribi. Dan dalil ini kita guna juga untuk tolak fahaman Nasrani, iaitu dijadikan Nabi Isa sebagai Tuhan mereka. Wallahu alam. Apakah itu qada dan qadar? Qada dan qadar itu adalah apa yang telah diaturkan oleh Allah sejak azali dan perincian daripada aturan tersebut kepada semua makhluk. Pengarang telah mensyarahkan pada potongan wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu, yang bermaksud setiap manusia itu telah diaturkan segala sesuatu apabila Allah menciptakan dia. Wa innamal a'malu bi khawatihima, yang bermaksud segala amalan itu dia tidak akan memberi apa-apa selain pada penghujungnya yang menentukan adakah seseorang itu diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak. Jadi penghujung yang pengarang telah ceritakan ialah adakah penghujung seseorang itu mendapat rahmat Allah ataupun mendapat kecelakaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita masuk ke dalam matan yang ke-55. Wa ma akhta'al 'abda lam yakul yusibahu wa ma asabahu lam yakul yukhti'ahu. Pengarang telah mensyarahkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak kepada hamba-Nya. Takdir Allah ini dia tidak akan pernah salah terhadap hamba-Nya. Berikut menunjukkan jika Allah telah mentakdirkan, Allah telah berkehendak sesuatu ke atas seseorang mukallaf, itu pasti ada untuk dia. Dan jika sesuatu takdir Allah itu tidak ada untuk seseorang, maka tidak adalah ia. Wallahu a'lam.
Jadi bahagian saya ingin menerangkan satu matan daripadanya, iaitu beriman dengan malaikat kiraman katibin dan hafazah pengawal. Kiraman katibin ini, malaikat kiraman katibin ini iaitu malaikat di kanan, malaikat yang di kiri kita ini bukannya malaikat di kanan itu kiraman dan yang di kiri ini katibin, tetapi kedua-duanya adalah kiraman katibin, yang mana bermaksud yang mulia lagi yang menulis, dan ditugaskan mereka ini menulis amal kebaikan dan amal keburukan, seperti yang kita belajar daripada malaikat rakib dan atid menulis amal kebaikan dan keburukan manusia ya. Dan yang keduanya adalah malaikat, dua daripadanya lagi menjaga di depan dan di belakang, iaitu ditugaskan untuk mengawal seorang manusia. Jadi di dalam diri manusia ini ada 4 malaikat, iaitu sebelah kanan dan sebelah kiri, yang ditugaskan menulis amal kebaikan dan keburukan, dan dua daripadanya lagi di depan dan di belakang, iaitu ditugaskan untuk mengawal seorang manusia. Slide yang ke-10, pandangan terhadap kitab ini. Kitab perisai bagi sekalian mukallaf atau simpulan iman atas mazhab salaf yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili. Ini merupakan syarah kepada akidah Tahawiyah yang dikarang oleh At-Tahawi. Kitab ini membincangkan berdasarkan satu matan dan disyarahkan matan tersebut, satu matan ke satu matan. Yang ketiga, pengarang banyak mengeluarkan dalil berdasarkan Al-Quran dan hadis bagi membenarkan matan tersebut. Pengarang banyak keluarkan rujukan-rujukan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang keempat, kitab ini bagus untuk dijadikan rujukan pembahasan akidah di seluruh negara di Timur Tengah, khususnya di negara-negara Islam, bahkan di Malaysia sendiri. Okey, seterusnya kita pergi kepada kesimpulan. Kita perlu mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan betul. Malah kita perlu mendalami dan menghayati agar kita dapat memelihara diri kita daripada akidah yang terpesong. Dan yang kedua, supaya kita dapat mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta kita. Apabila kita belajar akidah yang betul Ahlussunnah wal Jamaah, maka secara automatik kita akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, itu saja daripada saya dan daripada kumpulan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.